always play with you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So sorry sebab again saya missing out dari radar. Lepas tu ramai tanya dekat TikTok, IG, mana video baru? Kamu pun tak tahu. So here we are. We back again dengan Seram Asrama. So kali ni tentang Aina, salah seorang subscriber Kama yang menggelarkan dirinya Aina. Dia baru je masuk sekolah menengah dan dia mengalami beberapa perkara seram dekat asrama tersebut. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Cakap tadi, Aina baru je masuk sekolah menengah dan disebabkan sekolah lama dia jauh dari rumah, dia terpaksa duduk dekat asrama. So asrama yang Aina masuk ni terletak dekat kawasan yang agak terpencil, dikelilingi hutan yang tebal dan tak ramai orang berani nak masuk. Asrama tu nampak macam bangunan lama, besar tapi sunyi. Aina tak ada pilihan lain, dia terpaksa juga belajar dekat situ kan. So masa dia mula-mula pindah korang, Aina perasan suasana dekat situ memang lain macam. Sunyi sangat sampai bunyi burung pun tak ada. Padahal dekat hutan kan. Tapi dia tak fikir lebih lah. Mungkin sebab kawasan dekat situ dekat sangat dengan hutan, that's why sunyi. So normal lah. Hari pertama dia dekat situ tak ada apa-apa yang pelik berlaku. So dia sempatlah kenal dengan beberapa orang kawan bilik yang memang dah lama tinggal dekat asrama tu. Tapi bila diorang borak-borak kan, ada seorang kawan dia ni, Mira bagi tahu satu cerita yang buatkan Aina rasa tak sedap hati. Mira cakap dulu ada seorang pelajar kat asrama tu yang hilang tanpa jejak. Nama dia Siti. Ada yang kata Siti ni lari dari sekolah disebabkan tekanan pelajaran. Tapi ada juga yang percaya dia dibawa sesuatu ke dalam hutan. Dan sejak kejadian tu, gangguan mula berlaku kat asrama tu. So ada juga pelajar-pelajar lain yang rasa macam ada benda yang memerhatikan diorang dari dalam hutan, terutamanya waktu malam lah. Tapi Aina ni jenis yang tak mudah nak percaya benda-benda macam ni. Dia anggap semua tu macam sekadar cerita untuk takut-takutkan orang baru macam dia. So malam pertama dia tidur kan, semuanya okey. Tapi bila masuk malam kedua, Aina mula rasa tak sedap hati. Tengah malam, masa dia tengah lena tidur, dia terdengar bunyi macam orang tengah berjalan dekat luar tingkap bilik dia. Bunyi tapak kaki, makin lama makin dekat. Mula Aina ingat mungkin pengawal asrama yang ronda-ronda. Tapi bila dia tengok jam, dah pukul 3 pagi. Siapa pula yang ronda waktu-waktu macam ni? Bunyi tapak kaki tu makin kuat tau. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan pusing-pusing dekat kawasan tu. So Aina pun beranikanlah diri. Dia tengok dekat luar tingkap. Tapi yang dia nampak cumalah kegelapan hutan yang tebal. Tak ada sesiapa pun dekat luar. Dia cuba pejam mata balik, tapi hati dia tak tenang lah. Keesokan harinya, Aina pun ceritalah dekat Mira dan kawan-kawan dia pasal apa yang dia dengar malam tadi. Mira just senyum sinis korang. Kau dah kena Aina. Kat asrama ni memang benda-benda macam tu biasa berlaku. Lagi-lagi untuk orang baru macam kau. Aina tanya lagi, kena apa? So Mira pun mulalah cerita pasal sejarah sekolah tu. Rupa-rupanya sekolah tu dibina dekat atas tanah yang lama yang dulu pernah menjadi kawasan kampung. Kampung tu dikelilingi hutan yang penduduk dekat situ percaya ada penunggu. Dan menurut cerita orang lama, penunggu tu tak suka kalau ada orang luar yang datang ke kawasan dia tanpa izin. Tapi bila sekolah asrama tu dibina, diorang abaikan je lah pantang larang tu. Sejak itulah banyak kejadian pelik berlaku. Dan kadang-kadang ada pelajar yang nampak bayang-bayang hitam ke dalam hutan. Kadang-kadang orang dengar suara bisikan yang tak tahu dari mana asalnya. Aina masih tak percaya sepenuhnya. Dia fikir mungkin ni semua cerita dongeng untuk takutkan budak-budak baru.
Tapi semuanya berubah bila malam ketiga korang. Oh my god, that's so scary bila si Mira cakap macam tu kan. So malam ketiga Aina terjaga lagi dari tidur. Tapi kali ni bukan bunyi tapak kaki yang dia dengar. Dia rasa macam ada sesuatu yang berat duduk dekat atas dada dia. Nafas dia jadi semput, mata dia terbuka, tapi badan dia langsung tak boleh nak gerak. Masa tu Aina dah nampak dah sesuatu dekat hujung katil dia. Ada macam bayang hitam berdiri diam. Makin lama makin dekat. Benda tu tak ada muka, cuma bentuk yang sama-sama, tapi dia boleh rasa kehadiran yang sangat kuat, sejuk dan menyeramkan. Aina cuba nak jerit, tapi suara dia tak keluar tau time tu. So dia cubalah baca apa-apa doa yang dia ingat lah, tapi lidah dia macam keluh. Setu dia betul-betul panik. Tapi perlahan-lahan benda tu hilang dan Aina dapat gerakkan badan dia semula. So dia teruslah bangun, pasang lampu dan tak beranilah nak tidur lagi malam tu. Keesokan harinya Aina pun pergi jumpa ustazah kat sekolah tu. Dia ceritalah apa yang jadi kan. Ustazah tu cuma hangguk dan cakap, benda tu memang ada. Dah ramai pelajar yang pernah nampak dan kena kacau. Kamu kena banyakkan doa dan solat hajat. Jangan biarkan diri kamu tu lemah, sebab benda-benda macam tu suka kacau orang yang takut. Dah dengar ustazah tu cakap macam tu. Lepas beberapa hari kemudian, gangguan tu sebenarnya makin menjadi lah. Setiap malam Aina mesti akan rasa macam ada benda yang perhatikan dia dari dalam hutan. Kadang-kadang dia dengar suara bisikan halus, macam ada orang bercakap-cakap dekat luar bilik dia. Kadang-kadang dia rasa macam ada benda sentuh leher dia, sejuk sampai dia tak boleh nak bergerak. So Aina cuba solat hajat dan minta kawan-kawan dia tolong juga tau. But benda tu tak berhenti. Sampai satu hari Aina buat keputusan dia tak boleh terus tinggal dekat situ. Dia takut benda tu akan ikut dia ke mana-mana. So Aina pun minta izin lah untuk pindah ke asrama lain. Dan sejak dia pindah, gangguan tu hilang. Tapi setiap kali dia teringat asrama tu, memang dia boleh rasalah perasaan seram tu. Macam ada sesuatu yang masih mengawasi dia dari jauh. So apa pendapat korang? Korang rasa Aina ni cuma paranoid ataupun memang betul ada sesuatu dekat asrama tu? Asal aku cepat meremang ni. Dah lama tak cerita seram kan? Okay, so kisah kedua ya daripada subscriber lelaki pun tentang asrama. So kisah ni dikongsi oleh seseorang yang menggelarkan dirinya Amirul. Jadi Amirul baru masuk form 4 masa ni. Dia masuk form 4 dekat satu sekolah asrama. Dia masuk form 4 dekat satu sekolah asrama penuh lelaki. So nama sekolah tak payahlah kamu mention nanti korang boleh teka pula. So Amirul ni budak baru. Dia baru je pindah dari sekolah harian biasa ke asrama sebab result dia masa form 3 bagus. Tapi tak sangka pula lah, pindah-pindah je dia experience benda lain pula kan. Dia mengalami benda yang pelik, tapi bukan rasa pelik biasa-biasa. Macam ada benda yang tak kena dekat sekolah tu. So hari pertama dia masuk asrama, semuanya nampak okey. Kawan-kawan dia pun baik, senior pun tak buat hal sangat. Tapi dia ada rasa satu benda macam tak selesa. Dekat dorm, dia perasan macam ada bau pelik tau. Macam bau busuk, tapi tak tahu nak describe macam mana. Mula-mula dia ingat bau loka budak-budak lain ke apa. Yelah asrama kan, lelaki pula, biasalah tu. Tapi lama-kelamaan makin kuat bau tu bila malam semakin larut. Satu malam tu, waktu semua orang dah tidur kan, Amirul terjaga. Dia rasa macam ada orang berdiri tepi katil dia. Mula-mula dia ingatkan roommate dia yang bangun nak pergi tandas kan. Tapi bila dia buka mata, tak ada sesiapa pun. So dia fikir tak apalah, mungkin mimpi kot. Tapi masa dia nak pejam mata balik, dia dengar bunyi macam ada orang berjalan keliling katil dia. Perlahan-perlahan sampai ke telinga dia. So dia cuba bangun dan tengok sekeliling. Tapi apa yang dia nampak hanyalah gelap. Yang peliknya, dalam gelap-gelap tu, dia rasa macam ada sepasang mata yang tengah tengok dia tau. Jantung dia start berdegup laju, sejuk start naik kepala. Dia tak berani nak gerak, apatah lagi nak tengok betul-betul benda tu kan. So Amirul cuba baring sambil berdoa dalam hati, minta dijauhkan daripada gangguan-gangguan tu.
keesokan harinya dia cerita dekat kawan-kawan dia. Tapi semua buat tak tahu je. So diorang kata mungkin si Amirul ni penat sangat ataupun imajinasi je kan. So beberapa hari kemudian gangguan tu makin kerap lah. Kali ni bukan je tapak kaki dia dengar, tapi pintu loker dia selalu terbuka sendiri dan barang-barang dalam loker tu berselerak korang. Padahal dia dah kemas elok-elok dah sebelum tidur. Oh my god. Dan ada satu malam ni, benda yang paling menakutkan terjadi. Amirul tengah tidur. Tiba-tiba dia rasa leher dia berat sangat. Macam ada benda yang tekan. Dia terjaga lah, tapi tak boleh nak gerak tau. Dia cuba jerit panggil kawan dia dekat sebelah katil tu. Tapi suara dia tersekat dekat kerongkong. Dalam keadaan separuh sedar tu, dia nampak ada bayang hitam tinggi berdiri dekat ujung katil. Makin lama, makin dekat. Dan masa itulah dia rasa leher dia macam dicekik. Amirul cubalah baca ayat-ayat yang diingatkan, tapi makin dia baca, makin kuat cekikan. Ada ke perkataan cekikan? Makin kuat dia rasa kena cekik tu. So dia rasa macam nak pingsan time tu. Tiba-tiba bayang tu lesap and dia boleh bergerak semula. So lepas kejadian tu, Amirul makin pelik. Setiap malam mesti ada benda yang mengganggu dia. Tapi peliknya gangguan tu hanya dia seorang je yang alami tau. Sebab bila dia cerita kat kawan-kawan dia semua okey je. Tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku kat diorang. Jadi Amirul startlah terfikir kan, ada aku buat silap ke? Atau mungkin aku ada tersinggungkan sesuatu masa aku baru nak masuk sekolah. So satu hari tu dia tergeraklah hati nak tanya senior kat situ. Ada seorang senior ni, nama dia kita bagi Farid. So Farid ni memang orang kata apa, famous lah dengan cerita-cerita misteri. So Amirul pun cuba-cubalah tanya dia, ada tak benda pelik dekat asrama ni, macam tu kan. So mula-mula Farid tu macam tak nak cerita tau pasal benda seram yang berlaku kat sekolah tu. Tapi lepas Amirul ni macam mendesak kan, akhirnya Farid pun buka lah mulut. Farid cakap sekolah ni pernah ada kes. Dekat asrama tu ada satu bilik lama yang dah tak digunakan. Dulu bilik tu digunakan untuk seorang warden yang menjaga asrama ni. Tapi warden tu meninggal dalam keadaan misteri. Ada yang kata bunuh diri. Ada yang kata dia mati sebab kena serangan jantung masa dia tengah tidur. Dan sejak tu bilik tu dikunci dan tak ada siapa yang berani buka. Tapi ada satu malam tu, beberapa tahun lepas, ada budak-budak form 5 cuba buat kerja gila. Diorang pergi buka bilik tu dan malam tu juga budak-budak tu semua dipindahkan ke sekolah lain. Dan antara budak-budak yang nakal tu, ada yang kena sakit misteri. Dia sakit tapi dia pergi jumpa doktor, hospital, semua tak tahu penyakit dia apa. Ada yang hilang akal sementara, ada yang demam berpanjangan. So sejak tu cerita tentang warden tu semakin meluas lah dekat satu sekolah tu. Amirul tak sangka lah tentang kes warden sampai macam tu sekalian. Tapi still dia tak tahu kenapa dia seorang je yang kena ganggu dekat asrama tu. Disebabkan gangguan tu tak henti-henti mengganggu dia setiap malam, Amirul terus buat keputusan untuk jumpa ustaz yang selalu datang buat ceramah dekat sekolah tu. Ustaz tu pun tolonglah dia buat air penawar dan ajar dia beberapa doa untuk lindungi diri dari gangguan jin. Dan sejak tu gangguan tu perlahan-lahan hilang. Tapi Amirul tetap tak berani nak tidur seorang-seorang lagi kat asrama tu. So itulah dia dua kisah seram asrama. And ya, tak sangka lelaki pun boleh kena kacau ya, walaupun macam macam tu. Tapi itulah, lelaki kalau kena ganggu kan, rasa macam lebih seram lah. Kalau lebih bahaya kalau tahap kena rasuk. Sebab yelah, dia orang kuat. Bila masuk pula jin bertambah kuat, aku jadi seriau lah, seram. Sebab kamu pernah nampak lelaki kena rasuk depan mata Kama, suara dia memang meremah. Ingatkan suara Cik Ponti yang halus tu lagi seram kan. Suara lelaki tu dia macam besar, garau-garang yang menggerunkan. Takut lah. So kamu rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you kepada dua pemilik kisah seram hari ini sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan kita semua. So kalau korang ada pengalaman seram macam ni, korang boleh share dekat email Kama. Mungkin kisah korang akan jadi next cerita yang Kama kongsikan. So thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.